Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berjumpa lagi hari ini, macam biasa pukul 9. uh, so topik hari ini yang saya nak sampaikan adalah topik hari ini bukanlah berbentuk poin-poin ataupun apa-apa, tapi berbentuk uh, saya nak bagi satu hadiah lah. Saya nak bagi satu hadiah. Sebelum ni saya pernah bagi, tapi saya rasa macam mungkin tak ramai orang tahu kot. So tak banyak. Saya tengok ada yang download, ramai juga yang download, tapi saya rasa mesti sepatutnya ramai yang boleh dapat manfaat daripada e-book yang saya nak bagi ni. Saya sediakan kat ruangan saya sediakan dekat caption tu which is saya nak cerita sikit pengalaman saya guna benda ni, formula ni, yang mana saya bukan nak claim ni bukan saya sendiri, bukan saya invent formula ni, tapi saya dapat ni pada tahun pertama tu. Awal-awal saya belajar, mana saya masuk dalam industri kewangan ni, dalam financial protection ni. Ini adalah benda pertama sekali yang saya belajar sebelum saya belajar benda-benda lain. Okay, so topik saya ni adalah saya nak cerita tentang sedikit boleh dikatakan secara ringkas apa itu formula USD ni. Actually saya namakan formula USD, tapi sebenarnya nama dia sebenarnya formula one third financial planning. Tapi saya namakan benda tu sebab saya rasa benda tu memang betul-betul urus dan selamatkan duit saya. Sebab tu saya namakan benda tu. Tapi start claim tu saya punya, tapi saya just namakan dia benda yang baru lah. Right, sebelum saya nak mulakan live saya ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang lihat live saya ni secara langsung ataupun secara ulangan. Dan saya nak doakan dahulu, semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, keluarga anda berada dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa dilindungi dan dirahmati kita semua dan juga ahli keluarga kita, dan semoga kita berada dalam condition yang sentiasa dalam condition yang sangat-sangat elok, sangat-sangat stabil, sangat-sangat bagus lah. Right, so semoga segala ujian yang kita terima, mungkin yang sedang diuji ataupun sekarang ni sedang dapatkan kegembiraan, kita kena ingat segala ujian itu bukanlah hanya bentuk dugaan, dia mungkin juga daripada kegembiraan. So kita kena sentiasa muhasabah diri lah. Saya cakap ni pun sebenarnya nak memberitahu diri saya juga, kadang-kadang kita happy, kadang-kadang kita seronok, kadang-kadang kita ada marah orang, kita ada benci dengan orang, kadang-kadang kita ada terlebih, kita ada tersuka dengan orang, tersayang dengan orang terlebih-lebih. Tapi sebenarnya itu semuanya lah dugaan. Kita hanya dugaan sama ada kita macam mana kita nak manage benda tu. Sebab tu kita hidup ni kenalah selalu bersederhana. Lebih kurang macam itulah tazkirah saya, intro daripada saya. Kalau tazkirah intro yang saya sendiri memperingati diri saya. Sebenarnya apa yang saya cerita ni sebenarnya bukannya nak sampaikan kat orang sangat, nak memperingati diri sendiri supaya kita sentiasa muhasabah diri, dan sentiasa menimba ilmu lah. Alright, dan juga sentiasa improve diri kita. Alright, so sebelum saya nak mulakan juga, terima kasih kepada siapa yang saya nampak ada mata-mata ni. Tolong bagi saya sedikit feedback. Saya nak tahu sama ada saya punya suara ni clear ataupun tidak, visual saya clear ataupun tidak, sebelum saya nak mulakan, nak ceritakan tentang hadiah yang saya nak bagi ni. Hadiah yang saya nak bagi iaitu formula ni saya nak bagi. Cuma adalah syarat sikit. Syarat dia tak ada apa pun, syarat je sebab saya nakkan orang yang ambil ni, orang yang dapat formula ni, bukan orang yang tipu lah. Mana orang yang betul, bukan robot yang ambil. So perlukan sedikit verification nama, sikit lah, kena fill in sikit form, dan ambil lah formula tu secara percuma. Dan which is saya sendiri, saya mengolah balik benda tu. Formula tu benda yang sama, cuma saya olahkan daripada segi yang mudah difahami. Kalau tidak, sebenarnya benda ni saya explain dekat klien saya. Saya explain dekat orang yang mungkin dia kata dia memang tak tahu duit dia pergi mana. Okay, masalah dia saya cerita kat diri saya sendirilah. Benda ni terjadi, benda ni, formula ni saya belajar, yang saya cerita tadi, saya belajar waktu first, iaitu 2014. Tahun 2014 inilah benda pertama yang saya belajar. Saya belajar daripada saya punya one of my mentor, which is sepupu saya sendiri. Terima kasih kepada siapa yang join live saya ni. Oh, Muiz. Right, so saya belajar daripada mentor saya,
dan juga kebanyakan kita memang diajar untuk benda ni dulu, sebab benda ni memang sangat-sangat membantu kita dalam financial planning. Macam saya pernah cakap dulu, kita kena tahu create duit kita, dan kita kena tahu manage duit kita. So create duit tu mungkin semua orang boleh buat. Nak manage tu mungkin tak semua orang boleh manage. Sebab tu ada yang hutang banyak. Memang dia create banyak duit, tapi dia keluar duit lagi banyak daripada apa yang dia create. So itu masalah dia. So isu dia kat sini, apa yang terjadi adalah saya masa tu saya masih lagi part time. So saya bila part time, kita ada duit business part time, kita ada pula full time. Saya nak formula please, ada dekat, boleh klik kat link yang saya bagi kat situ. Ada dekat caption saya dah bagi tu. So saya kerja part time, full time. So masa tu kalau gabung gaji dengan gaji kerja biasa dengan gaji saya buat consultant sebagai financial protection ni, so memang banyak. Tapi saya tak tahu pergi mana duit tu. Ini biasanya orang akan tahu kan, orang akan nampak, orang akan kena masalah ni bila time dapat gaji, bila ujung-ujung nak dekat-dekat dengan gaji, tengah bulan dah tak tahu dah mana pergi duit. Tak tahu dah mana nak pergi duit, tak tahu mana pergi duit kan. Tak tahu apa yang kita dah belanja. Bila tu tengok, rasanya tak ada beli apa pun bulan ni. Tengok tak ada beli apa pun. Tapi duit aku pergi mana? Itu problem dia. So dekat sini, dan most of the client yang saya jumpa pun, diorang kata, saya memang, yang mana yang kata saya memang ada seorang perempuan baru ni, klien saya perempuan, bukan baru ni, dah lama dah dia ambil polisi. Tapi dia cakap dengan saya, saya tanya macam mana ada tak komitmen ke tu. Kalau tanya bahagian tu, saya memang saya tak nak jawab, sebab saya memang hancur dalam bahagian nak menjaga duit ni. Right, so Muiz jumpa dah ke? Dah jumpa ke saya link tu? Kalau tak jumpa, tak apa, nanti saya akan, dah habis live ni, saya akan buat balik dekat saya punya caption tu. So dia terjadi kat diri saya sendiri, which is sebenarnya masa tu saya memang, yalah, kita masa tu baru kerja. Lepas tu tak adalah baru pun, dekat 2 tahun juga langsung kerja. Tapi maknanya tiba-tiba ada duit lebihan tu banyak. So kita jadi berjoli. Kadang-kadang sebenarnya, kalau orang yang suka, macam saya ni memang suka makan. So saya masa tu memang, kita nak try macam-macam makanan. So itu sebenarnya duit saya perasan balik, sebenarnya duit saya habis kat situ. Sedangkan selama masa tu saya tak ada beli rumah, saya tak ada komitmen rumah, saya tak ada komitmen kereta. Tapi dapat gaji, dapat gaji, nak kata shopping, saya pun bukannya seorang yang suka shopping pun. Saya boleh kira lah, even kalau ni saya share sikit lah personally. Mak saya pun sendiri kata, kalau Afiq ni pergi keluar beli barang, pergi beli barang, dia kata nak beli kasut, tak tentu pergi beli kasut. Memang kadang-kadang tak beli, dia tengok je. Sebab saya ni nak buat keputusan untuk membeli satu barang tu, saya akan fikir banyak kali. Sebab saya sangat berkira, saya sangat berkira tentang benda yang macam tu. Saya nak pakai benda tu, saya nak beli benda tu, biar benda tu saya tak perlu nak beli banyak-banyak kali. Macam saya okay, saya cerita tahap saya lah, bukanlah I'm not cheap, but I'm trying to be reasonable and not wasting money to things that yang kita sebenarnya takkan. Macam nak cakap, macam contoh lah, saya suka, kalau orang kata saya punya seluar ni, adalah orang kata seluar saya mahal ke apa ke, nampak macam, tapi sebenarnya saya beli seluar tu, saya beli kat bandar. Ni pun saya follow saya punya mentor juga, saya punya one of my mentor juga. Saya beli seluar tu dekat bandar dengan harga mungkin RM30, RM20, dan saya pergi alter untuk ikut saya punya size saya. So maknanya benda tu kalau kita boleh berjimat, kita berjimat. Saya bagi tahu juga rahsia. Macam saya suka macam spek orang, saya kadang-kadang saya ni cepat bosan dengan spek. So kadang-kadang daripada dulu saya pernah spend untuk satu spek je habis kat 300. Tapi sebenarnya ada cara. Saya bagi satu rahsia. Dekat dekat Sungai Wang, anda boleh dapatkan spek ni dengan harga RM85 saja. Boleh dapat dalam RM85 dengan macam-macam design yang ada. Cuma dia tak ada brand lah. Ikut kepada korang, ikut kepada anda. Adakah anda ni jenis yang brand oriented ataupun orang yang tak kisah. Tapi saya benda-benda yang macam ni yang boleh tukar banyak kali ni, spek ni RM85 dan boleh siap dalam masa sejam boleh siap. So dah jimat kat situ daripada kita beli. Maybe ada orang dia nakkan spek yang
Ray-Ban. Saya pernah je beli Ray-Ban. Harga dia sebenarnya 500, tapi sebabkan tu kawan bapak saya dapat diskaun 300. Tapi for what kita pakai benda tu, jadi pakai tak sampai setahun dah rasa bosan dengan spek tu, nak tukar spek lain. So macam tu lah. So maknanya kalau nak cerita pasal in terms of berjimat tu, saya bahagian tu memang saya jimat. Tapi kalau bahagian makan, saya I'm not really orang kata saya tak kisah sangat untuk spend lebih untuk makan. Sebab tu saya sihat sikit lah kan. Sihat banyak lah. Memang banyak pun sihat sekarang ni. Terlebih-lebih sihat. So okay, tu dah merapu saya dah ke bahagian personally lah. Tapi tu sedikit tips lah untuk yang siapa yang pakai spek, nak spek murah. Orang yang macam t-shirt, saya boleh macam contoh kita, macam kalau bagi korang, bagi anda semua yang nampak t-shirt harga RM10 tu, kalau boleh nampak harga RM10 tu dah kira murah kan. Tak, saya boleh dapatkan t-shirt yang kualiti sama macam RM10 tu, tapi hanya RM5 saja. Kerekut tak? Bukan kerekut lah, maknanya saya benda-benda macam tu sebab kita tahu pakai t-shirt tu hanya untuk pakai basahan saja, bukan nak pakai, saya nak cakap bukan nak beria sangat pakai. Kecuali yang ada, kalau shirt yang betul-betul untuk betul-betul kita nak pergi for special occasion, yes, that's fine. Kita beli yang elok sikit, kita beli yang mungkin ada yang quality sikit, yang harga yang okey sikit. Tapi kalau setakat beli t-shirt yang lagi perlu dah busuk, tukar, so itu saya rasa macam I can just spend RM5 for that shirt, then I can buy for 10. I can buy 10 t-shirt yang boleh pakai hari, tukar je kan. Macam itulah, maknanya saya ke tahap macam itulah. Saya punya cara saya membeli belah dulu. So masa tu betul saya fikir mana duit saya pergi. Rupanya saya banyak dekat makan. Saya banyak lebih kepada makan, spend untuk makan. Alright. So okay, cerita pada formula ni pula. Sebenarnya formula ni apa yang bagusnya, dia bermula bila saya full time. Saya start full time. Bila saya ni, frankly speaking, bila saya daripada ada gaji, kemudian saya buang gaji saya turn kepada full time. So saya kehilangan gaji dan saya start mula balik untuk create saya punya gaji. Dengan saya berbisnes lah, dengan financial consultant ni lah, saya bagi consultation, dan saya orang ambil, orang jadi klien saya, so saya dapat commission. So itulah gaji saya. So lepas itu duit, mana kita build up balik duit, mana kita start from zero lah. Mana saya start gaji saya from zero balik. So masa tu memang saya memang terasa duit tu tak ke mana. Padahal lepas tu masa kita dah keadaan tu, kita fikir, ya Allah, apa aku buat dengan duit aku yang sebelum ni. Sebenarnya banyak, tapi kenapa aku tak menyimpan. Masa tu kita dah start sedar. Sebab apa? Kita tak plan betul-betul duit kita tu. So kalau kita mungkin tak boros, ataupun kita mungkin boleh je kita makan yang macam mana kita nak, kita indulge diri kita dengan macam-macam makanan, tapi kita can still put some portion of the money to aside untuk kita punya future. Macam tu lah lebih kurang kan. So aku terjadi kat situ. So saya menjadi memang short, and then duit tak cukup, sampai saya pernah satu masa tu saya pernah terduduk nak isi minyak, tak ada duit. Fikir macam mana aku nak isi minyak ke, aku nak bagi anak makan. Tapi kalau aku tak isi minyak ni, aku tak boleh nak balik pun, tak boleh nak balik rumah sebab minyak dah tak ada. So ada RM50 je masa tu. So mana itulah dia orang kata memang the point yang memang dia sangat-sangat, orang kata yang paling bawah kali lah dalam hidup ni. So kat situ saya start balik. Start balik, saya betul-betul manage balik duit saya. So maknanya dalam formula ni sebenarnya apa yang ada adalah kita akan bahagikan, kita akan segregatekan 3 bahagian daripada duit kita tu kepada 3 portion lah. Duit gaji kita dapat contoh kalau you dapat gaji bulanan ataupun you berbisnes, so averagely setiap bulan akan dapat, mungkin you gajikan diri you RM3,000. So RM3,000, RM1,000 tu kita masuk dekat portion basic needs. Basic needs tu maknanya contoh macam beli barang dapur, which is benda ni dia quite flexible. Mungkin bulan tu you akan pakai lebih, ataupun mungkin bulan tu you akan kurang dekat sini, you lebih dekat bahagian lain. Contoh basic ni macam basic needs macam bil air, bil api, kadang-kadang mungkin kita guna lebih.
ikut benda yang anda rasa benda tu memang bukan, dia takkan fix pun every month. Mungkin bulan ni akan beli barang dapur lebih sebab PKP kan, akan banyak duduk rumah. So mungkin bulan ni duit minyak tak banyak, so duit minyak kat situ. Mungkin benda-benda yang tak berapa fix. Okay, so basic needs. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen ni maknanya die bahasa saya, die memang nak kena bayar juga. Maknanya nak kena bayar duit rumah, nak kena bayar duit sewa, nak kena bayar duit bil telefon, nak kena bayar duit, kalau yang ambil postpaid lah. Kalau prepaid boleh masukkan dekat basic needs. So maknanya 1,000 untuk basic needs, 1,000 untuk komitmen. Maknanya komitmen tadi saya cakap tadi lah, bayar loan kereta, bayar loan rumah, mungkin bayar sewa rumah, mungkin memang fix setiap bulan akan bagi parents. So itu boleh masuk ke bahagian komitmen. Itu memang komitmen kita. So yang ketiga adalah bahagian surplus. Surplus ni maknanya bahagian lebihan yang daripada itu. Maknanya 1,000 tu dalam formula tu akan explain lebih lanjut lah. So dekat dalam situ kita bahagikan, daripada 1,000 tu kita bagi kepada 3 lagi. Bagi kepada 3, itu bahagian wealth. Mana kita nakkan, kita bekerja ni, duit yang kita ada ni, kita naklah ada bahagian yang boleh kita salurkan kepada untuk kita punya future, mana retirement kita ke, ataupun kita punya goal kita in future. Sebab benda ni sangat-sangat subjektif, ikut pada anda sendiri. Sebab tu saya bagi formula tu as a guideline. So boleh follow, boleh tulis sendiri. Sebab saya masa PKP tu, masa PKP yang first tu kan, yang PKP yang first tu kita moratorium. So kita ada banyak duit lebih. Masa tu mungkin kita boleh manage duit kita. Tapi sekarang ni moratorium dah tak ada. So sekarang ni business pun dah makin kurang. So kita kena tulis balik, adakah kita berlebih dekat mana. So mana yang kita boleh ambil balik. So macam mana kita nak plan balik duit kita. So itu sebab mana hari tu tiba, sebab saya pun baru pindah rumah. So tiba-tiba saya rasa macam banyak sangat benda. Rasa macam tiba-tiba duit jadi kurang, tak macam selalu. So kira-kira okay, still ada budget lagi, still ada lagi lebihan sebenarnya untuk simpan kat sini ke apa ke kan. So maknanya saya akan macam sit down balik untuk buat balik benda tu. So itu yang saya buat lah. Saya tak tahulah macam mana anda semua, mungkin anda lagi pandai buat benda ni. Tapi ini adalah sedikit orang kata sedikit ilmu yang saya boleh share untuk diri saya sendiri. Dan alhamdulillah, bukanlah saya taklah financially freedom, tapi alhamdulillah boleh lah untuk bagi anak bini makan. Dan alhamdulillah saya seorang je yang bekerja. So sebab tu saya kena manage betul-betul duit saya, untuk yalah kita nak manage, mana kita the source of income. So sebab tu kita kena manage betul-betul. Sebab dalam masa yang sama kita nak kena bayar komitmen rumah, dan dalam masa sama kita pun ada benda yang mana kita ada travel apa semua kan. So tengok pada anda punya financial punya structure masing-masing. Tapi itu adalah guideline, dan saya akan kat situ saya explain setiap satu tu apa function dia. Basic needs, komitmen tu apa sebenarnya, untuk apa kat sini. Surplus tu dibagi kepada 3, kat mana emergency fund, kat mana wealth protection, kat mana wealth accumulation. So kat situ ada. So anda boleh follow, dan dia main point, the conclusion pun saya bagi dekat situ, apa sebenarnya tujuan kita buat benda ni. So itulah lebih kurangnya. So boleh tengok dekat link tu, boleh ambil benda tu secara percuma. Kalau ada masalah boleh PM saya. Kalau misalkan kata tak dapat kat benda tu, dia ada, lepas je anda masukkan info-info semua, tekan klik button tu, akan keluar link tu. Anda boleh download link, anda boleh download ebook tu, dan boleh baca, dan boleh buat guideline, tulis ni atas kertas macam mana yang anda nak buat untuk anda punya financial, anda punya kewangan lah. Right. So terima kasih kepada siapa yang join live saya ni. Banyak pada baby lah ini, memang tak ada benda-benda yang bukan benda yang factual sangat saya cerita ni. Sebab saya rasa nak share sedikit benda yang saya rasa mungkin boleh memberi manfaat lah. Sebab kita tahu sekarang ni orang kata crucial moment kan. Orang macam dulu kita ada moratorium, so sekarang ni tak ada moratorium. So kita kena betul-betul manage duit kita, supaya kita tak, orang kata yalah, bila duit, berkait dengan duit ni memang sangat-sangat stres lah. Sebab tu bila, kalau mungkin masing-masing ada pengalaman masing-masing. Sebab tu bila saya kalau kenang balik situasi yang waktu saya memang terduduk dekat petrol pump tu, saya boleh sebut petrol pump tu dekat Jalan Tun
Jalan Ampang ya. Kat Jalan Ampang tu ada satu Petronas kat sebelah kedai Arab tu. Memang saya pernah duduk kat situ. Saya terfikir, aku nak isi minyak ke? Duit ni je aku ada sekarang ni, aku ada RM20. Aku nak isi minyak ke? Aku nak buat apa ni? Aku dah tak ada duit dah, betul-betul tak ada duit ni. Macam mana aku nak menjawab ni? Macam itulah maknanya. Right? So itu saja kot yang untuk topik untuk hari ni. Semoga bermanfaat. Tolonglah download benda ni secara percuma kepada anda yang nak lah. Kalau your financial punya management is very good, then that's fine, tak apa. Tapi boleh ambil je, nak tengok as a guideline. Mungkin korang ada macam-macam lagi tips kan, tapi ini tips daripada saya yang saya rasa simple je buatnya. Kita just break down je apa yang kita ada, apa yang kita punya komitmen, apa kita punya expenses. Dan korang boleh tengok sini adakah korang lebih bajet, berlebih duit yang adakah income yang masuk tu lagi banyak ke, ataupun income yang keluar, income yang berbelanja tu lagi, duit yang dibelanjakan tu lebih banyak. So maknanya kat situ ada conclusion dia, baca sendirilah, tak payah nak cerita semua benda kan. So boleh baca kat situ. So itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum. Nanti dulu kepada anda yang nak tahu saya lebih lanjut apa yang saya buat, boleh tengok saya punya page ni, boleh follow saya punya page ni Afiq Hamzah. Boleh tengok YouTube channel saya Afiq Hamzah Official, Instagram saya Afiq Hamzah Official. So itu saja untuk kali ini. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. So that's it. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.